seperti tajuk lah, seperti tajuk yang sudah tertera pada hari ni, sebenarnya saya nak kongsikan satu terapi lah, satu terapi yang mana kita boleh cuba amalkan untuk meningkatkan lagi kualiti hidup kita. Okay, jadi sebagai manusia, kita memang takkan boleh lari daripada masalah. Tak kiralah siapa pun anda, semua orang pasti akan ada masalah lah di dalam dunia ni. Okay, kita ada masalah masing-masing. Jadi ditambahkan lagi dengan COVID sekarang ni, dengan ekonomi yang tak menentu, jadi dia boleh meletakkan stres lah, dia boleh meletakkan tekanan terhadap diri kita. Jadi stres ni dia akan mengganggu kita punya kualiti hidup lah. Dia akan mengganggu kita punya kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental kita. Jadi kita sebenarnya kita perlu belajar untuk menguruskan kita punya tekanan tu. Okay, kita kena belajar untuk memastikan agar tekanan yang kita ada tu terkawal. Okay, supaya kita dapat kekal fokus dan juga kekal positif lah dalam hidup. Alright, jadi pada hari ni saya nak kongsikan lah satu terapi, iaitu walk and talk terapi. Okay, terapi ketika terapi berjalan dan juga bercakap. Jadi apa itu walk and talk terapi lah? Jadi sebenarnya terapi ni dia dah lama ada kat luar negara. Contohnya macam UK, diorang dah ada dah terapi ni. Jadi apa itu walk and talk terapi? Terapi ni berlaku bila kaunselor ataupun ahli psikologi atau ahli terapi, dia memberikan, macam biasalah, memberikan nasihat semua tu, tapi bukannya di dalam office, tetapi di luar office. Jadi dia akan menggabungkan lah, dia akan menggabungkan psikoterapi ataupun terapi mental dan juga aktiviti fizikal. Jadi pesakit ni dia akan macam meluahkan masalah diorang, dan juga terapis ni dia akan macam memberikan input lah. Okay, memberikan input, nasihat semua ketika mereka berjalan lah. Dan kebiasaannya terapi ni dilakukan di kawasan-kawasan yang menenangkan. Contohnya macam taman, kawasan air terjun, pantai. Okay, kawasan yang mana boleh memberikan kita ketenangan. Okay, jadi apa kebaikan dan juga kelebihan walk and talk terapi ni? Yang pertama, kita akan menjadi lebih aktif lah. Sebab kita berjalan. Jadi secara tak langsung dia akan menjadikan badan kita ni lebih aktif lah. Dan bila kita aktif, minda kita pun turut aktif. Jadi akan meningkatkan lah efisiensi dan juga kecekapan fizikal dan juga minda kita. Dan yang kedua ialah dia akan mengelakkan kita daripada terkurung. Contohnya kalau kita bercakap dalam office kan, kita terkurung dalam satu bilik tu. Jadi bila kita melakukan walk and talk terapi ni, kita berada di luar, kita rasa bebas. Jadi secara tak langsung lah kita akan rasa, orang kata, tak terkurung. Okay, kita ada cahaya matahari, kita ada tumbuh-tumbuhan, kita ada kehijauan, kita ada oksigen yang lebih cukup lah berbanding kalau kita duduk di dalam bilik. Dan yang ketiga tu, dia akan memberikan kita ketenangan. Okay, ketenangan macam mana? Contohnya kalau kita berjalan dekat pantai atau taman kan, ada ombak. Okay, ada, kalau di taman tu ada pokok, ada bunyi-bunyi macam haiwan-haiwan macam burung. Dia akan memberikan kita ketenangan lah. Dan secara tak langsung tu, kita punya stres, kita punya anxiety, kita punya kerisauan tu, dia dapat terubat lah sedikit sebanyak. Dan kita pun akan lebih tenang. Dan bila kita bercakap tu, kita akan dapat, orang kata, berfikir dengan lebih tenang. Kita dapat berfikir dengan lebih rasional lah. Dan secara tak langsung tu, kita lebih mudah lah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Okay, jadi macam mana kita nak praktikkan walk and talk ni? Sebab seperti yang saya cakap tu lah, sebab dia macam kita booking macam ahli terapi kan, kita booking session. Tapi sebenarnya itu tak perlu pun. Kita boleh buat dengan tanpa kita menggunakan macam ahli terapi. Apa yang kita boleh buat, kita boleh panggil orang yang kita percaya, macam kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, dan kita boleh berjalan dengan diorang di taman, dekat manalah tempat-tempat yang kita suka, yang menenangkan kita. Okay, kita berjalan sambil kita macam bercakap tentang masalah kita. Jadi tak perlu pun sebenarnya kita orang kata gunakan terapis betul ataupun kaunselor kan. Cukup orang yang kita percaya tu,
Sambil kita berjalan, okay, kita berbual apa masalah kita kan, apa pendapat dia. Secara tak langsung tu dia akan orang kata memberikan kita lagi ketenangan sebab kita ada orang kita nak bercakap, dan juga kita bercakap tu dalam suasana yang amat-amat orang kata sesuai. Okay, sangat-sangat sesuai. Okay, jadi tak semestinya kita kena orang kata keluar pun sebenarnya. Contohnya kalau kita work from home kan, kalau kita berada di rumah, kita ada office kita sendirilah di bilik kita. Jadi kita sebenarnya kalau kita rasa stres, kita rasa macam tertekan ni, kita boleh ubah kita punya suasana kerja lah. Mana kita bekerja di tempat-tempat yang lebih terbuka. Contohnya kalau kita ada beranda kat rumah kan, kita ada beranda, kita boleh pergi kat sana dan kita berrelax lah. Okay, dapat cahaya matahari, dapat oksigen, kita dapat lihat orang kata di luar rumah kan, kita tak rasa terkurung di satu tempat yang kecil kan. Jadi kita orang kata perubahan daripada kita punya environment tu, dia akan menyebabkan kita lagi tenang. Okay, kita lagi stress level kita tu dapat dikawal. Dan kalau macam kalau kita rumah taman kan, kat luar tu kita ada kawasan luar rumah lah, dalam pagar tu, kita boleh macam berjalan kat situ, atau kita boleh buat senaman sambil kita macam memikir masalah kan. Kalau kita stres sangat, kita boleh cuba orang kata mengalihkan perhatian kita. Okay, kita buat perkara-perkara yang boleh menenangkan kita buat sementara waktu lah. Okay, jadi itulah secara ringkasnya apa itu walk and talk terapi. Dan mungkin sekarang ni disebabkan COVID, kita tak sesuai lah untuk kita orang kata untuk melakukan walk and talk terapi ni. Sebab kita terutamanya lah di kawasan-kawasan yang macam zon merah, kita tak digalakkan untuk berjalan, untuk berada di luar rumah. Tetapi seperti yang saya cakap tadi lah, tak semestinya kita perlu keluar dari rumah pun. Cukuplah kalau kita macam duduk kat beranda kan, atau kita berjalan di dalam rumah kita buat sesuatu. Itu pun orang dapat mengalihkan perhatian kita dari masalah, dan juga dapat menjadikan badan kita tu lebih aktif lah. Otak kita lebih aktif sebab kita melakukan sesuatu, tidak hanya terduduk memikirkan masalah. Okay, dan kita berharap bila COVID ni dah habis, okay, bila semua dah settle, semua dah orang kata kembali seperti sedia kala, dan kita boleh cubalah mengamalkan walk and talk terapi ni. Okay, kita boleh panggil kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang kita percaya, yang kita kenal, dan kita boleh cuba untuk berjalan di tempat-tempat yang menenangkan, tempat-tempat yang boleh menggembirakan kita, dan kita cuba berkongsi masalah sewaktu kita berjalan, menikmati keindahan orang kata alam semula jadi. Okay, jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Saya berharapkan anda semua dapat manfaat lah, dapat sesuatu, dan kita boleh cuba amalkan walk and talk terapi ni. Okay, dan anda boleh share kepada ahli keluarga, rakan-rakan anda, sehingga mereka pun turut orang kata dapat manfaat lah daripada sharing pada hari ini. Dan kepada anda semua yang ada sakit belakang, sakit bahu, sakit lutut, atau kenal dengan sesiapa yang ada masalah tersebut, anda boleh hubungi kami. Kami ada di pelbagai platform lah. Kami ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, TikTok, WhatsApp, macam-macam. Telegram pun ada. Anda boleh hubungi kami di mana-mana saja platform yang anda sesuai, yang anda ada akaun, dan kami sedialah untuk membantu anda. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap anda semua kekal bersemangat lah, kekal bertenaga untuk meneruskan kehidupan harian kita. Okey, dan berdoalah. Saya harap anda semua pun turut berdoa setiap hari agar situasi pandemik di negara kita ni dapat berkurang dan pulihlah seperti sedia kala. Okey, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih dan juga selamat datang kepada anda semua. Alright, bye bye.